Perkembangan sidang Dewan Negara. Kementerian Pengajian Tinggi aktifkan bilik gerakan bagi mengesan mahasiswa terjejas banjir, manakala koperasi terjejas insiden sama layak menerima bantuan tabung kecemasan koperasi. Perinciannya langsung dari Parlimen bersama-sama wartawan Sazwani Samsu. Silakan Wani. Ya Fabian, Kementerian Pengajian Tinggi mengaktifkan bilik gerakan operasi bagi mengumpul data berkaitan mahasiswa yang terjejas banjir di seluruh negara. Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Ahmad Masrizal Muhammad berkata, langkah itu bertujuan menyelaras usaha pemberian bantuan. Kesemua maklumat berkenaan diperoleh dari Institusi Pendidikan Tinggi IPT. Sebenarnya kita di Kementerian Pengajian Tinggi yang berhormat, kita punya bilik gerak. Selain itu, Dewan Negara hari ini turut dimaklumkan koperasi yang terjejas akibat bencana banjir layak menerima bantuan sehingga RM30,000 di bawah tabung kecemasan koperasi. Justru Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muslimin Yahya menggalakkan ahli yang terjejas memohon menerusi sistem permohonan atas talian Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Yang terkena bencana, tabung ini kita akan berikan bantuan kewangan sehingga RM30,000, tetapi ada beberapa syarat dia. Yang pertama, buat laporan polis. Yang berhormat, kita buat laporan polis. Yang kemudian yang kedua, ada gambar yang berkaitan. Kalau koperasi sekolah itu tenggelam, kita ambil gambar lah. Kemudian yang kedua, kita buat anggaran kerosakan. Kemudian, minta ahli-ahli koperasi ini terus kepada kita punya online. URL kita adalah, boleh tolong sama-sama catat untuk kita nanti bagi tahu pada rakyat, apponline.skm.gov.my. Yang pertama, buat laporan polis. Yang kedua, ambil gambar. Yang ketiga, buat anggaran. Tetapi sehingga maksima RM30,000. Dan kita buat online ke apponline.skm.gov.my. InsyaAllah kita di peringkat koperasi akan terus memberi bantuan yang sewajarnya kepada koperasi-koperasi yang terjejas akibat bencana yang baru melanda. Yang berhormat Timbalan Menteri, Penjelasan itu bagi menjawab soalan Senator Datuk Kesavadas. Dalam pada itu, Dewan hari ini dimaklumkan pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela berjaya meningkatkan peratus liputan 4G di kawasan berpenduduk di Sarawak kepada 81.37% pada suku ketiga tahun ini berbanding 73.76% sebelum inisiatif itu dilaksana. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, usaha penambahbaikan rangkaian akan diteruskan bagi memberikan kualiti pengalaman lebih baik kepada pengguna. Semua inisiatif ini memerlukan kerjasama serta tindakan beberapa pihak berkepentingan. Lain terutamanya pihak kerajaan negeri, SKMM akan terus bekerjasama dengan agensi kerajaan negeri iaitu Sarawak Multimedia Authority bagi menambah baik liputan dan kualiti jalur lebar di Sarawak untuk mengenal pasti keperluan dan penyelesaian inisiatif jalur lebar negeri Sarawak bagi menggalakkan pertindihan lokasi pelaksanaan. Datuk Zahidi turut memaklumkan sejak September 2020 sehingga 30 November lalu, sebanyak 81 tapak menara komunikasi baharu telah siap dibina di Sarawak. Selain itu, 2,104 stesen pemancar telah dinaik taraf dan hampir 70,000 premis sudah tersedia gentian optik. Penyediaan 240 daripada 523 jalur lebar satelit juga telah selesai dalam tempoh berkenaan. Pelaksanaan kesemua inisiatif jendela itu akan siap secara berperingkat hingga penghujung 2022. Manakala bagi perkhidmatan jalur lebar menggunakan teknologi satelit pula, dijangka siap secara berperingkat hingga awal tahun depan. Baik saudara, seperti biasa Dewan sedang berhenti rehat dan akan kembali bersidang pada 2.30 petang nanti bagi sesi penggulungan perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2022 atau Bajet 2022. Untuk itu kita kembali bersama Fabian di Angkasa Puri.